Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sebenar-benar ucapan ialah kata-kata Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaik-baik petunjuk ialah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan seburuk-buruk perkara ialah perkara yang diada-adakan dalam agama. Setiap yang diada-adakan adalah bid'ah. Setiap bid'ah itu adalah sesat dan setiap sesat tempat dalam neraka. Para pendengar rahimani wa jami'an. Pagi ini kita sambung mengizin Allah Subhanahu wa taala bacaan kitab Zadul Ma'ad fi hadi khairil ibad karangan Al-Allamah Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala wa qaddasallahu ruhahu. Dan kita masih lagi dalam peperangan Hunain. Kita masih lagi dalam perbincangan peperangan Hunain. Dan kalau tuan-tuan dan puan-puan masih ingat lagi, tajuk terakhir sekali ialah berkenaan dengan apabila Nabi Muhammad SAW memberikan ucapan yang menyentuh hati, yang menyebabkan para sahabat di kalangan Ansar menangis terisak-isak. Apabila mereka merasa tidak puas hati pada peringkat awalnya dengan pembahagian harta rampasan perang Hunain. Masa perang Hunain dapat puluhan ribu, bahkan ratusan ribu kambing. Puluhan ribu kambing, unta dan harta-harta rampasan yang banyak. Sebab apa? Sebab perang Hunain ni dua kabilah besar, Hawazin, Thaqif dan Bani Sa'ad dan Sa'ad telah berkumpul untuk memerangi Nabi SAW. Sebab apa mereka nak kumpul perang Nabi, nak lawan dengan Nabi? Sebab bila Nabi SAW berjaya menawan kota Mekah, jadi kabilah-kabilah Arab yang dekat luar keliling kota Mekah, di negeri-negeri di tanah Arab yang lain mula merasa takut, terancam. Sebab kali ini Nabi dah dapat dua negeri yang besar, Madinah dan Mekah. Bila mereka merasa terancam, mereka mulalah buat perancangan untuk menyerang Nabi SAW. Lepas tu Nabi pun mengumpulkan tenteranya dan pergi ke Hunain. Dan Hunain ni kawasan tanah tinggi. Dan kita dah baca sebelum ni pada peringkat awal peperangan tersebut, umat Islam, tentera-tentera Islam mendapat tekanan yang sangat kuat sehingga Khalid Al-Walid, kita tahu pahlawan yang hebat pun terjatuh daripada kudanya sampai cedera di kepalanya, sampai terduduk dia. Dan pada peringkat awal umat Islam agak goncang. Sebab apa? Sebab pada peringkat awal umat Islam ada dalam hati mereka perasaan rasa ujub terhadap diri.
Rasa ujub terhadap diri sebab apa? Rasa mereka ni banyak. Sebab masa tu yang keluar dalam peperangan ini jumlahnya 12,000 orang. Tak pernah orang Islam keluar peperangan sebanyak ini. Masa peperangan Fathu Mekah 10,000. Kali ini 12,000 orang, bahkan sebagian ulama kata 13,000 orang. 10,000 tentera yang datang dari Madinah, campur lagi 2,000 daripada Mekah yang baru masuk Islam, dan juga sebahagian mereka yang belum masuk Islam lagi, tapi mereka tetap juga bersama dengan Rasulullah SAW dalam peperangan menentang kabilah Arab tersebut. Jadi peringkat awal mereka rasa kita tak akan kalah. Pada peringkat awal masa tak akan kalah, itu kita-gitulah Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi dah peringat awal lah, jangan ada perasaan begitu. Lalu Nabi sampaikan sebuah hadis riwayat Ahmad, dia kata Nabi sebut, dahulu ada seorang nabiyyun minal anbiya. Seorang nabi, dia kata pada kaumnya, ajabathu qaumuhu ummatuhu. Dia rasa kaumnya ramai, dia rasa kuat. Faqala, Nabi tu kata apa? La yuruma hadzal qaum syai'un. Dia kata tidak akan membinasakan, maksudnya tak akan kalah kaum kita ni, dah ramai. Ketika itu Allah Subhanahu Wa Taala kata kat Nabi tersebut, fa auha ilaihi fa khayyarahumullah. Maka Allah Taala berfirman, memerintahkan dia, mewahyukan kepada Nabi tersebut, lalu Allah Taala kata kamu kena ada tiga pilihan. Kamu diminta untuk mengambil salah satu dari tiga pilihan. Sama ada al-qatl. Dalam hadis sebut kata usallitu alaikum aduwan fayastabiha baydatahum. Iaitu apa dia? Aku akan menjadikan bagi kamu satu musuh. Aduwan, yang akan menghancurkan kamu dan akan binasakan keturunan kamu. Ataupun awil ju', ataupun kelaparan. Awil maut, ataupun kematian. Lalu kaum Nabi tersebut, jadi bukan Nabi Muhammad SAW, ni kaum sebelum Nabi Muhammad SAW, kaum Bani Israel. Maka kaum dia kata, faqalu, mereka berkata, ammal qatl wal ju', adapun kelaparan dan juga peperangan, la taqata lana nabi, kami tak mampu. Okey, peperangan atau kelaparan kami tak mampu. Mereka memilih maut. Akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala mewafatkan di kalangan umat tersebut 70,000 orang dalam masa 3 hari. Terkena penyakit atau seumpama dengannya. Macam sekarang lah. Bila saya baca hadis ni, teringat dengan kejadian sekarang ni. Kita rasa kuat, kita rasa ekonomi kita kuat, negara kita kuat, Amerika Syarikat dulu rasa negara dia kuat, Jerman, Perancis, negara kuat. Akhirnya sekarang puluhan ribu yang meninggal dalam masa beberapa bulan sahaja. Bila kita baca hadis ni, sama macam Nabi tersebut. Hadis tersebut, kaum Nabi tersebut, dia rasa bangga, rasa hebat dengan kaumnya. Lalu Allah Ta'ala telah mewafatkan kaumnya 70,000 orang dalam masa 3 hari. Allahu Akbar. Lepas tu Nabi SAW masa nak perang tu, Nabi dah ingatkan hadis ni dah. Wahai kaumku, ingat hadis ni. Jangan rasa diri tu hebat dengan bilangan yang ramai. Tapi sebahagian mereka tak mengambil pengajaran. Sebab itulah masa peperangan tu pada peringkat yang awal, tentera Islam kalah. Sebab kita tahu kaum Hawazin, Thaqif apa semua ni, mereka ni orang yang pakar peperangan di celah-celah bukit, di celah-celah lembah. Lepas tu bila Nabi SAW sampai kat lembah tu, Nabi kena counter attack. Counter attack ke? Bukan. Kena ambush. Bukan counter attack, ambush. Nabi kena ambush dengan bertubi-tubi. Dan puak Bani Sa'ad ketika itu, Bani Sa'ad ni ialah kabilah yang, dan juga Bani Nasr. Ada dua kabilah yang besar, Bani Nasr dan Bani Sa'ad. Mereka ni ialah orang yang pakar memanah. Sehingga dikatakan oleh Anas bin Malik, dia kata ketika tu mereka memanah dan tak ada satu panah pun yang terlepas daripada panahan mereka, daripada panahan mereka, tak lepas dari target. Allahu Akbar. Tak jatuh pun dari tangan mereka. Akhirnya, ialah pada peringkat awal, sehingga akhirnya Nabi SAW dia tertolak ke sebelah kanan lembah, sehingga ramai masa dah lari.
Ketika itulah Nabi panggil Abbas. Masa tu yang jaga Nabi SAW sebelah kanan Abbas, sebelah kiri Sufyan, Abu Sufyan bin Al-Harith. Ingat tak Abu Sufyan? Tuan-tuan? Abu Sufyan Al-Harith yang sebelum ni lawan Nabi SAW masuk Islam. Kali ini di sebelah kiri pertahankan Nabi SAW. Lalu Nabi kata ke Abbas. Abbas masa suara dia kuat. Abbas, dia kata, wahai Abbas, panggil Nabi SAW, panggil mereka kembali, kata. Ya Samurah, maka Abbas berkata, ya Bani Samurah, wahai Bani Samurah, wahai orang yang pernah berjanji di bawah Bai'atul Ridwan. Ya lal muhajirin, ya lal ansar, kembalilah. Sesungguhnya Nabi mu masih lagi hidup kat belakang ni. Nah, ketika itulah para sahabat semua terdengar. Dan masa tu yang jadi menarik lagi peperangan ni. Ketika semua orang Islam dah berpecah belah ketika diserang dengan bertubi-tubi tu, Nabi SAW masa tu bukan naik kuda tuan-tuan, naik keldai. Allahu Akbar. Kata ahli sirah, dia kata Nabi bukan naik kuda, tak laju pun kuda Nabi. Maknanya Nabi naik keldai. Keldai tu slow, lambat. Tetapi Nabi tetap juga mara ke hadapan dalam peperangan tersebut. Saya kata Ali bin Abi Talib, ketika peperangan tu tengah hangat, ketika kami macam nak kalah dah rasa tu, kami berlindung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ittaqaina bih. Kami berlindung dengan Rasulullah. Maksudnya hebatnya Rasulullah masa tu, dia yang cover sebahagian sahabat-sahabat yang lemah yang di belakangnya. Lalu bila dengar panggilan daripada Abbas tadi, para sahabat kembali bersemangat dan kembali berkumpul balik bersama dengan Rasulullah SAW. Ketika itu peperangan makin rancak. Ketika itu Nabi kata, faqad hamiyal watis. Dah peperangan sekarang ni baru peperangan dah hangat, baru panas. Peperangan barulah bermula dan Allah Subhanahu Wa Taala telah membantu dengan menurunkan malaikat. Cuma kata para ahli sirah juga berdasarkan riwayat daripada Anas bin Malik mengatakan bahawa malaikat ketika itu turun tapi tidak berperang. Mereka turun hanyalah untuk menimbulkan ketakutan kepada musuh. Kerana dikatakan ahli sirah, Ibn Ishaq dan lain, kerana malaikat hanya tolong Nabi dalam peperangan Badar saja. Ada peperangan lain malaikat tak turun. Dalam peperangan Badar sahaja yang malaikat turun dan berperang bersama dengan umat Islam. Ada peperangan lain malaikat turun hanya untuk menimbulkan kegerunan, untuk menyebabkan musuh rasa tentera Islam ramai dan akhirnya mereka kalah lah. Itu seterusnya. Dan perkara tersebut telah direkodkan dalam Al-Quran. Laqad nasarakumullahu fi mawatin kathiratin wa yawma hunainin idh a'jabatkum kathratukum. Kita buka ayat Quran sikit ya. Ayat ni bagus tuan-tuan, hafal ayat ni. Okay, surah At-Taubah. Okay. Supaya kita ambil pengajaran daripada kisah ni. Okay, mana ayat dia? Nasarakumullah. Surah At-Taubah. Okey. Yang ikut kuliah Zoom ni nampak ke apa yang saya share ni? Nampak ke? Imran nampak tak? Nampak Ustaz? Nampak ya? Nampak dari bawah. Ini ayat dia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين.
ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. Allah Ta'ala kata walaqad, sesungguhnya, nasarakumullah, Allah telah menolong kamu untuk mencapai kemenangan fi mawatin kathirah, di tempat yang banyak, dalam banyak medan perang. Perang Badar, perang Uhud, perang Ahzab, perang Khaybar, Fathu Makkah. Kita dah baca kan, ni semua peperangan yang Islam menang. Walaupun Uhud tu kita kata seri lah, tapi kebanyakannya menang. Dan juga di medan perang Hunain, wa yauma Hunainin iz a'jabatkum kathratukum. Ini kita cerita kat sini, iaitu ketika semasa kamu merasa megah dengan bilangan kamu yang ramai. Rupanya bilangan yang ramai itu berfaedah tak? Falam tughni ankum syai'a, falam tughni ankum syai'a. Bilangannya ramai itu tak bawa faedah sikit pun rupanya. Kat sini apa faedah, tuan-tuan Allah? Orang Islam jangan lihat kepada numbers untuk kemenangan. Kemenangan tu daripada Allah. Kita usaha je, kita tawakal ala Allah. Jangan kata oh kita tak ramai. Kadang-kadang itu masalah kita, orang kita ni. Hatta kadang-kadang ustaz pun ada masalah ni. Minta maaf saya sebut. Kan kata kita nak buat kelas akidah tapi tak ramai ustaz. Oh, tak ramai tak apalah, kita bagi tunggu ramai dulu kelas kita. Salah tu. Kita mula dengan sikit. Ataupun ada sebahagian dia ucap macam ni. Satu hamba Allah Ta'ala ni, ustaz ni, tapi saya tak nak sebut lah. Dia kata apa? Kita kalau asyik cerita pasal tauhid, cerita pasal manhaj, orang tak ikut kita. Kita kena cerita pasal bab ke rakyat, kita kena cerita pasal bab keadilan, masalah ekonomi, barulah ustaz tu akan dapat sambutan daripada orang ramai. Kita Allah musta'an. Kamu nak tinggalkan dakwah tauhid, nak cerita pasal ekonomi, masalah negara, masalah semua benda dia nak komen. Sebab apa? Kalau komen masalah itu, dia dapat apa? Sambutannya ramai. Tapi kalau kita cerita pasal tauhid, pasal akidah, pasal syirik, pasal bid'ah, maka orang tak ramai nak ikut kita, dia kata. Dan pernah satu hamba Allah Ta'ala cakap, dia kata nampak kami punya cara kami ni menyebabkan nampak kita dapat sokongan yang ramai daripada orang. Kita punya YouTube kita boleh nampak dapat ribuan. Yang korang-korang yang ajak tauhid, cerita manhaj apa semua, tengok korang punya YouTube berapa, 50 orang, 70 orang, 30 orang. Jadi bila orang dah ramai, masa ketika itulah kita mudah nak sampaikan mesej. Ya akhi, adakah kamu tertipu dengan bilangan kamu yang ramai? Idza ajabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'a. Yang ramai-ramai itu suka sebab kamu cerita pasal isu-isu terkini, isu-isu panas, isu-isu sensasi. Kita pun boleh nak terkenal. Kita komen pasal Nilofa, kita komen pasal daging harimau menangis, kita komen pasal kita boleh cerita pasal bab tu. Tapi Allah Ustaz, umat dahagakan ilmu, umat tengah sedang haus. Umat bukan nak dengar cerita-cerita macam ni. Cerita-cerita macam ni tak hilang haus, tuan-tuan Allah. Kehausan ilmu itu takkan hilang. Ilmu yang hakiki ni, kita buka Quran, kita buka hadis, kita buka sirah, kita buka kitab manhaj, kita buka kitab hadis. Adakah kamu rasa sangsi dengan dakwah Nabi SAW? Dakwah kepada tauhid. Lepas jangan kita terpedaya dengan bilangan yang ramai. Oh, kita punya kuliah kita dah ribuan orang. Ya, kita gembira dengan bilangan yang ramai, tapi jangan tertipu dengan bilangan yang ramai. Falam tughni ankum syai'a. Nabi SAW kata, kamu ni akan bilang kamu ramai. Kau gutha isail. Tapi macam sampah-sampah yang di lautan, yang dibawa oleh ombak di tepian laut, yang tidak apa-apa manfaat sekalipun.
Aw min qillatin nahnu yauma idzin ya Rasulullah, adakah ketika itu kami ni sedikit ya Rasulullah, ketika kamu semua akan dimakan oleh musuh-musuh yang lain. Al akalatu fi qas'atiha, seperti orang yang sedang makan, dia kumpul di satu dulang makanan, semua nak makan, nak ambil. Kata sahabat, aw min qillatin nahnu yauma idzin ya Rasulullah, adakah kerana kami ketika itu sedikit ya Rasulullah? Tak, bal antum kathir kuthur. Tetapi Allah Subhanahu wa taala telah cabut perasaan takut gerun daripada musuh kamu dan telah mencampakkan kelemahan dalam hati kamu. Bahan. Kenapa? Ada penyakit al-wahnu. Ila akhiri hadis tersebut. Jadi jangan kita terpedaya dengan bilangan yang ramai. Bilangan yang ramai kalau di atas manhaj, di atas sunnah, di atas akidah yang sahih, maka ketika itu kita rasa seronok. Nah, betul. So bilangan juga ya penting. Tetapi jangan bilangan tu yang menjadi asas bagi kita mengukur kekuatan. Betul Allah Ta'ala kata fi mawadin katsirat wa yawma hunain id a'jabatkum kathratun falam tughni ankum syai'a. Apabila hati kamu tidak terpaut pada Allah Subhanahu wa taala, yang terpaut pada bilangan itu, wa daqat 'alaikum al-ardu bima rahubat, ketika itu kamu rasa bumi itu sempit, ya, ketika itu kawasan itu dah ditekan oleh musuh sampai umat Islam semua terpaksa pergi ke sebelah kanan lembah, jadi sempit lembah tersebut. Thumma wallaitum mudbirin, ketika itu kamu berpaling, mengundurkan diri. Maka sebahagiannya lari lepas tu. Sampai Abbas kena panggil balik. Ya al-ansar, ya al-muhajirin. Nabi kata, ana ibnu Abdul Muttalib, ana nabiyyul kadhib. Kita akan menang. Aku adalah anak Abdul Muttalib, dan aku bukan nabi yang penipu. Kita akan menang. Patah baliklah wahai tentera-tenteraku sekalian. Lalu Allah Ta'ala pun turunkanlah semangat dari langit. Allah Ta'ala turunkan malaikat. Thumma anzalallahu sakinatahu ala rasulih. Allah Ta'ala menurunkan semangat tenang, tenteram kepada Rasulnya. Wa alal mu'minin, dan juga orang yang beriman. Kat sini menunjukkan bahawa tenang itu satu faktor utama untuk kita nak menang. Okey. Nah, tahu masalah, kita kena tenang dulu dan tolong Allah. Jangan kelang kabut. Tapi ketenangan ni ketenangan di atas iman. Allah Ta'ala yang memberikan ketenangan. Sebab itulah kita nak tenang dengan billah, dengan Allah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Sebab itu Allah Ta'ala, idza laqitum fi'atun fadhkurullah fathbutu fadhkurullaha katsira. Bila kamu bertemu musuh, apa yang paling banyak Nabi suruh buat? Nabi suruh banyak zikir. Dan Allah menurunkan tentera yang tidak kamu melihatnya. Wa anzala junudan lam tarauha. Dan Allah Ta'ala menurunkan tentera yang kamu tidak melihatnya, malaikat. Dan kitab sirah disebutkan bahawa ketika malaikat itu turun, orang musyrikin, sebagian musyrikin dia dengar macam bunyi besi, tali yang tali besi yang apa dalam bahasa Melayu kita, yang dilalukan di atas batu yang licin, jadi bunyi macam besi yang menakutkan. Lalu Nabi SAW pun ambil pasir, Nabi kata faqad syahatil wujuh, Nabi kata hinalah wajah-wajah itu. Kemudian Nabi baling tanah tu, tidak ada seorang pun orang musyrikin, tentera-tentera musyrikin, melainkan wajah mereka terkena dengan tanah tersebut. Kemudian Allah Ta'ala kata wa'adzaba alladhina kafaru, Allah Ta'ala menyiksa orang kafir itu dengan kekalahan dan kehancuran. Wa dzalika jazaa'ul kafirin. Ini ayat Quran yang kita sedang baca. Jadi ini ayat yang sangat menarik berkenaan dengan perang Hunain. Jadi sentiasa ingat ayat ni. Sentiasa ingat ayat ni. Kalau tuan-tuan baca sekali dengan ayat sebelumnya pun menarik juga. So, ayat sebelum dia ni Allah Ta'ala cerita pasal orang yang tak nak jihad. Allah Ta'ala kata qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha
أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. Kalau kita baca ayat sebelum ni, Allah Ta'ala kata pasal katakanlah wahai Muhammad, jika bapa-bapa kamu, anak-anak kamu, saudara-saudara kamu, isteri-isteri atau suami-suami kamu, kaum keluarga kamu, harta benda yang kamu usahakan dan perniagaan yang kamu bimbang akan merosot, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, jika semuanya itu menjadi perkara yang kamu lebih cintai lebih daripada Allah dan Rasulnya dan daripada berjihad untuk agamanya, maka tunggulah hingga Allah mendatangkan keputusan azab siksanya. Ayat ni, Masya Allah, ancaman tuan-tuan. Kalau tuan-tuan cinta lagi anak, isteri, rumah, perniagaan daripada berjihad jalan Allah Ta'ala, tak nak keluar duit, tak nak keluarkan wang, tak nak keluarkan tenaga untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala, nak duduk selesa di rumah, muttaki'an ala arikatihi, kita Nabi SAW duduk di atas sofanya dalam keadaan tenang, selesa, tak nak pergi berjihad, tak nak bantu orang berjihad, bahkan bermalas-malas untuk berjihad, malas-malas untuk keluarkan tenaga. Dia suka benda tu lagi. Wajihad fi sabilih fatarabbasu, maka tunggulah Allah Ta'ala datangkan azabnya. Sama ada azab tu di dunia ataupun azab tu di akhirat. Dan pastinya azab di akhirat pasti ada. Azab di dunia apa? Allah Ta'ala menghantar musuh-musuh yang akan mengalahkannya. Jadi Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Isra. Allahu Akbar. Jadi lepas tu baru Allah Ta'ala cerita pasal ayat sekian. Kalau kita tengok ayat tersebut, bagaimana sebahagian sahabat radhiyallahu ta'ala anhum telah memberikan jiwanya dalam peperangan Hunain ini. Ada yang sanggup seperti Syababah. Kita bincang sebelum ni kan, Syabib, Syababah, Syabib yang asal nak bunuh Nabi SAW. Ni dah lalu lah sebelum ni kisah Syabib. Bila dia masuk Islam, yang Nabi kata Allahumma dhib anhu syaitan, ya Allah jauhkanlah hati daripada syaitan. Akhirnya dia jadi orang yang pertahankan Nabi SAW. Dan akhirnya lepas peperangan tu, kita pendekkan cerita, lepas peperangan tu habis, Nabi SAW berjaya melawan mereka apa semua. Kemudian Nabi masa tu kena ingat, yang ikut peperangan tu masih ada lagi sebahagian pemimpin kaum musyrikin yang ikut dalam peperangan tersebut, yang belum masuk Islam. Dia termasuk tulaqat. Tulaqat ni orang yang dibebaskan. Pada hari Fatu Makkah kan Nabi bebaskan mereka, Nabi ampunkan mereka. Jadi antara Suhail bin Umayyah masa tu, antaranya adalah Hakim bin Hizam, dan banyak lagi yang kemudian Nabi SAW telah bagi harta rampasan perang yang banyak kepada mereka. Kalau kita ingat lagi lah, yang pada kuliah-kuliah yang lepas, sampai yang diminta 100 ekor kambing, 200 ekor kambing, 1000 ekor kambing pun ada. Akhirnya bila Nabi banyak bagi pada orang Mekah, dan ada bagi sebagian pada orang Muhajirin, sebab kita kena ingat orang Muhajirin dia datang ke Madinah dalam keadaan miskin, sehelai sepinggang. Lalu Nabi bagi mereka lebih. Dan orang Ansar hampir tak dapat apa-apa melainkan apa yang mereka dapat daripada orang yang mereka bunuh sahaja. Ketika itu mulalah duk bercakap-cakap. Dia kata, sampai ada keluar ucapan apa dia? Dia kata Rasulullah dah jumpa geng dia. Rasulullah dah jumpa kaum dia. Timbul perasaan macam ni. Rasulullah dah jumpa kaum dia, dah tak ingat kat kita lagi dah. Ketika itulah Nabi SAW panggil lah mereka semua. Panggil mereka semua. Nabi pun bagilah satu khutbah yang kita kata boleh kata menyayat hati jugalah, yang menyebabkan kita rasa sedih. Kita baca sekali lalu sebab kita dah huraikan ni, tak perlu kita hurai banyak kali. Sabda Nabi SAW, demi Allah seandainya kalian mahu, kalian bisa menjawab. Apabila jawapan kalian benar, maka kalian akan dibenarkan.
engkau datang kepada kami dalam keadaan didustakan, lalu kami membenarkan kamu. Kata, betul ke kamu cakap macam ni kat aku? Itu dulu engkau datang, wahai Rasulullah, engkau datang kepada kami dalam keadaan kamu didustakan, maksudnya ditolak oleh kaum kamu. Lalu kami yang membenarkan kau, kami yang beriman dengan kau. Ketika orang Mekah tak beriman dengan kau, kami yang beriman dengan kau ya Rasulullah. Nabi kata, betul ke kamu cakap macam ni? Engkau dalam keadaan terhina. Maksud kamu dulu dihalau, ditinggalkan oleh kaummu, kami yang tolong kamu. Engkau terusir, dihalau, kami yang menampungmu. Engkau dalam keadaan terlunta-lunta, maksudnya tak ada terabai. Lalu kami beri tempat kepadamu. Apakah kalian, wahai segenap kaum Ansar, dapat dalam diri kalian rasa tidak berkenan padaku dalam pembahagian dunia yang sedikit sekali untuk menyatukan hati suatu kaum agar mereka mahu memeluk Islam? Maksudnya, wahai Ansar, adakah kamu tak puas hati ke aku? Semata-mata aku bagi duit, aku bagi harta dunia yang sikit ni. Dan dunia ni sikit dalam Allah. Semua tahu hadis-hadis berkenaan dengan harta dunia ni sedikit. Qalil. Lau tazinul ardu janaha ba'udatin ma saqal kafira jur'ata ma. Kata Nabi SAW, kalau dunia ini nilainya seperti sayap nyamuk, nescaya Allah Ta'ala takkan bagi orang kafir minum walaupun seteguk air. Hina tak? Hina. Sekarang ni orang kafir bukan dapat seteguk air, dapat bergeleng-geleng. Bahkan mereka buka syarikat air lagi. Kita yang kena beli air daripada mereka. Itu menunjukkan bahawa bumi dunia ni lebih ringan daripada nilai seekor 11 sayap nyamuk. Allah, bumi itu nilainya 11 sayap nyamuk, Allah Ta'ala takkan bagi orang kafir minum. Sekarang Allah Ta'ala bagi orang kafir minum tak? Maksudnya lebih rendah dari nilai daripada nyamuk. Agak nilai macam ni di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waqad marra Nabi sallallahu alaihi wasallam bi Dzul Hulaifah. Satu hari Nabi SAW melalui seekor syallak yang cacat, yang dah mati, bangkai. Lalu Nabi kata pada sahabatnya, wahai sahabatku sekalian, rasa kambing ini ada nilai pada pemiliknya. Kata, ya Rasulullah, kalau kambing ini hidup pun dia tak ada nilai sebab dia cacat kambing tersebut. Maka Nabi SAW kata, bumi ini lebih hina daripada kambing tersebut. Dunia ini mal'unah. Dunia ini dilaknat, tuan-tuan Allah. Ad-dunya mal'unatun ma fiha. Dunia ini semua dilaknat, tuan-tuan. Dilaknat. Mal'unatun man fiha. Dilaknat juga orang-orang dalam dunia ni. Illa, dan apa saja yang berkait dengan zikir. Wal alim, dan orang yang alim. Wal muta'alim, dan orang yang pergi mengaji. Jadi kalau tuan-tuan tak termasuk dari tiga ni, orang yang ingat Allah Ta'ala, orang yang berilmu, dan orang yang mengaji, tuan-tuan termasuk orang yang dilaknat oleh Allah Ta'ala kat dunia ni. Mal'unatun wan nasu hamadun laysa fihi syai'. Lepas tu Nabi SAW, bila Nabi dah bagi tarbiyah selama 8 tahun kepada para sahabat ni, Nabi agak rasa terkilan lah kalau kita kata kat sini. Bila para sahabat masih ada perasaan tak puas hati disebabkan benda ni. Lepas tu dia kata, adakah kalian ada rasa tak berkenan padaku pada pembahagian dunia yang sedikit dia? Untuk apa? Untuk melembutkan hati, bukan menyatukan hati sebenarnya. Untuk melembutkan hati suatu kaum. Sebenarnya lebih tepat di sini ialah untuk melembutkan hati. Ta'liful qulub. Suatu kaum agar mereka masuk Islam. Sebab masa tu ada lagi sebahagian pembesar-pembesar Quraisy yang ikut peperangan
Dan mereka tak masuk Islam lagi. Dan kita ingat kan Nabi SAW dia sewa senjata. Dia sewa senjata daripada Safwan bin Umayyah. Safwan bin Umayyah mesti musyrikin. Sampai masa tu, masa mula-mula first round nak, masa perang tu, masa first round nak kalah tu, ada sebahagian orang musyrikin dah kata macam ni, dah kata, hai, bagus juga kalau Muhammad kalah ni. Seronoklah kita dah kalahlah sihir Muhammad. Ada sebahagian kata macam tu. Akhirnya Safwan bin Umayyah kata, tutup mulut engkau. Faddallahu fak. Dia kata, semoga Allah Ta'ala patahkan gigi engkau, dia kata pada orang yang ucapkan tadi. Sesungguhnya aku sanggup lagi diperintah oleh pemuda daripada Quraisy, iaitu Nabi Muhammad SAW, daripada aku diperintah atau daripada kami diperintah oleh puak Hawazin, sebab dia kabilah yang lain. Nah, Nabi nak lembut dengan hati mereka. Sebab tu macam ni lah kita kata, orang yang baru datang nak mengaji, kan, dia datang Ihsan Taklim, datang seksi lagi, masih nak ngaji, kita janganlah kita bagi lebih lagi. Datang baru sampai saya bagi hadiah kitab free untuk puan, untuk adik, untuk abang. Mai abang datang. Kita bagi dia special. Kita tak kata kita panas select semua ni minah ni. Tak ada adab datang kuliah, pakai seksi apa semua, pakai tudung pun tak betul. Saya masih ingat lagi ada satu kes tu, masa tu dekat Ihsan Taklim, ada satu hamba Allah Ta'ala ni, dia ni asalnya dia orang yang dia lebih cenderung kepada pancake ni kan, perempuan nak jadi lelaki ni. Lalu sekali tu dia datang dalam keadaan dia pancake, dia tak pakai tudung pun. Habislah dia sebagai makcik-makcik, minta maaf saya sebutlah, saya nak kutuk makcik-makcik. Duk bising, kokek, orang kata apalah macam. Akhirnya budak tu rasa sedih. Akhirnya dia pun tak datang. Ada orang pujuk balik, Alhamdulillah. Sekarang Alhamdulillah dah jadi perempuan balik. Pakai hijab, Masya Allah. Meniaga, sekarang buat meniaga makan, apa semua. Dia cuba nak tukar dia punya profession dia, yang sebelum ni lebih dekat kepada maksiat, kepada ketaatan kepada Allah Ta'ala. Dia bagus, Alhamdulillah, datang kuliah, bagus. Jadi infakkan duit dia meniaga, dia bagi duit untuk dakwah lagi. Allah Ta'ala pemilik hati-hati. Jadi tuan-tuan Allah, jangan kita sangka buruk dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey. Kemudian apa kata Nabi SAW? Dia kata, aku menyerahkan kalian kepada keislaman kalian. Dia kata. Maksudnya aku tak bagi apa harta kat engkau, tapi aku kembalikan engkau kepada keislaman kau. Jaga kalian wahai segenap kaum Ansar. Jika orang pergi membawa kambing dan unta, sementara kalian kembali membawa Rasulullah SAW ke kediaman kalian, kata. Naam. Bukankah naik kambing, mereka bawa balik unta. Kamu bawa balik siapa? Ke Madinah, kamu balik bawa Rasulullah SAW. Nabi walaupun dia lahir kat Mekah, itu kampung dia, tapi Nabi tak nak meninggal kat Mekah. Nabi nak meninggal kat Madinah juga. Sebab itulah Nabi kata, demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, sungguh yang kalian bawa kembali lebih baik daripada apa yang mereka bawa balik. Mereka bawa balik kambing dengan unta. Kau bawa balik Rasulullah SAW. Kalau bukan kerana hijrah, nescaya aku adalah seorang daripada kaum Ansar. Jadi manusia menempuh jalan dan lembah-lembah, sementara Ansar menempah jalan yang lain. Aku akan ikut jalan kaum Ansar. Al-Ansar adalah syiar, wan nasu dithar. Yang ini saya betulkan terjemahannya. Syiar ni maksudnya ialah baju dalam. Sementara orang Islam yang lain itu dithar, seumpama baju luar. Macam saya sebut kan, saya pakai jubah sekarang ni. Dalam jubah ni ada singlet satu. Jadi singlet tu syiar dalam, ni dithar. Kalau pakai baju besi, baju dalam tu dipanggil syiar, yang luar tu dipanggil dithar. Nabi SAW dia mengkiaskan
Memberi perumpamaan, Ansar itu semua baju dalam Nabi. Maksudnya ialah baju pakaian dalam, maksudnya ialah Nabi lebih rapat dengan Nabi SAW, lebih rapat dengan jiwa Nabi SAW. Lalu Nabi doakan, Allahumma rahmil ansar wal muhajirah. Allahumma rahmil ansar, Allahumma rahmil ansar. Ya Allah, rahmatilah orang ansar. Ya Allah, rahmatilah orang ansar. Ya Allah, rahmatilah orang ansar. Kaum-kaum ansar dan cucu-cucu kaum ansar. Nabi doakan, Nabi sayang kat doang. Nabi tak hardik doang, Nabi sayang orang ansar ni. Abu Sa'id Al-Khudri melanjutkan, mereka yang hadir menangis sehingga membasahi janggut mereka. Mereka berkata, kami dengan Rasulullah SAW pembahagian dan bahagiannya. Dan Rasulullah berpaling dan mereka pun membubarkan diri. Okay. Nanti insyaAllah akan Imam Al-Qayyim akan komentar tentang isu ni lebih dalam lagi. Al-Shayma binti Al-Harith bin Abdul Uzza. Ini kisah lain pula. Saudari sesusuan Rasulullah SAW tiba-tiba mengunjungi beliau. Okey, apa cerita pula ni? Saya sebut tadi kan, kabilah yang lawan Nabi SAW ni dua kabilah. Apa dia? Nasr dan juga Sa'ad. Kita ingat tak siapa nama ibu susuan Nabi SAW? Satu Thuwaibah Al-Islamiyah. Satu lagi. Siapa? Iaitu Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah. Halimah Sa'diyah. Halimatun li ummihi wa 'adat bihi li ahliha kama aradat. Okey. Dia Halimatus Sa'diyah, perkataan Sa'diyah itu sebenarnya sebab dia datang daripada Bani Sa'ad. Kalau Sa'di orang lelaki Bani Sa'ad. Kalau Sa'diyah maka dia perempuan Bani Sa'ad. Rupa-rupanya Nabi SAW masa Nabi kecil tu, Nabi disusui oleh Halimah yang daripada buat Bani Sa'ad yang sekarang tengah lawan dengan Nabi SAW ni. Akhirnya bila dah perang tu, biasalah tawanan perang apa semua, maka datanglah nak minta, yalah, nak minta pelepasan, nak minta diringankan hukuman, diminta perlindungan. Maka datanglah Asy-Syaima ini binti Al-Harith bin Abdul Uzza. Masya Allah. Saudari sesusuan Rasulullah SAW. Adik-beradik susu Nabi. Adik-beradik susu Nabi SAW. Maksudnya Asy-Syaima ni juga dulu menyusu dengan Halimatus Sa'diyah. Allahu Akbar. Okey. Tiba mengunjungi beliau, seraya berkata, wahai Rasulullah, sungguhnya aku adalah saudara atau adik-beradik susumu ya Rasulullah. Maka Nabi kata, apa bukti dia? Okay. Kemudian dia kata, gigitan yang engkau lakukan di pundakku. Di pundak maksud di belakang aku. Ketika aku menjadi tempat persandaranmu. Maksudnya rupa-rupanya masa Nabi kecil-kecil dulu, Nabi duduk main-main dengan Syaima ni. Syaima ni duduk dan Nabi bersandar belakang Syaima, agaknya budak-budak kan. Nabi gigit belakang dia sampai terkesan, sampai tua kesannya. Allahu Akbar. Okay. Allahu Akbar. Maksudnya Nabi SAW masa dia kanak-kanak, dia panggil kanak-kanak lah. Duduk gigit orang. Jadi kalau budak biasa gigit orang tu, jangan kata budak tu jahat. Jangan. Budak jahat, budak yang nakal, jangan. Jadi biasa kalau budak-budak tu melompat, menggigit, kadang-kadang dia bergaduh, kadang-kadang dia budak. Yang tak normal tu kalau dia cakap yang benda-benda tak elok, itu lain lah. Ni nakalnya budak, gigit. Nabi gigit. Dan gigit tu sampai terkesan sampai tua pula tu. Allahu Akbar. Maksud gigit kuat lah tu. Nabi gigit dia kuat. Allahu Akbar. Agak Syaimat tu musik dia ke, wallahu alam. Nabi gigit dia. Allahu Akbar. Dan dia berkata Rasulullah pun mengetahui tanda tersebut, lalu beliau pun Rasulullah menghampirkan jubah beliau untuknya, kemudian mempersilakan dia duduk dan memintanya memilih. Naam, Masya Allah. Nampak? Ini nampak walaupun daripada puak musuh, bila Nabi tahu ini adik-beradik susu. Dan adik-beradik susu ni yuhramu minar radha'ati ma yuhramu minan nasab. Salam.
Apa yang diharamkan daripada nasab, masa itu juga diharam dengan penyusuan. Maksudnya adik-beradik tak boleh kahwin dah pun. Dia macam adik-beradik betul. Sampai Nabi hamparkan jubah supaya dia duduk. Allahu Akbar. Di padang pasir. Penghormatan Nabi SAW pada adik-beradik. Allahu Akbar. Ni tuan-tuan, ini adik-beradik. Adik-beradik susu pun Nabi layan macam ni tuan-tuan. Malangnya zaman sekarang ni, adik-beradik entah layan tak layan je. Okay? Bahkan semalam 2 hari lepas ada orang cerita berkenaan macam mana adik-beradik tipu adik-beradik sendiri dengan harta pusaka. Saya tak boleh nak bayangkan macam mana ada manusia macam ni. Allahul Musta'an. Yang tidak memuliakan saudara dia. Lalu Nabi kata, jika engkau menghendaki untuk tetap tinggal, in ahbabta al-iqamah fa'indi muhabbabatan wa mukarramah. Dia kata, kalau engkau nak tetap tinggal kat sini, maka dengan segala kecintaan dan segala kemuliaan, maksudnya aku akan protect kau. Okey. Namun jika engkau mahu, maksudnya bila dah tawanan peperangan kan, dah dibawa ke Jiranah tu, tawanan peperangan tu, dia kata kalau kau nak stay kat sini, aku akan memberi perlindungan kepada engkau. Tapi kalau kau nak patah balik ke kampung kau Bani Sa'ad dah lari, masa tu dah lari, dah bertibaran apa semua, maka Nabi kata, aku boleh bagi bekal kat engkau. Masya Allah, bagi bekal. Apa jawab dia? Bal tumatti'ni wa tarudduni ila qaumi. Dia kata, aku lebih suka, wahai Rasulullah, engkau berikan bekal dan mengembalikanku kepada kaumku. Yalah, perempuan nak jalan jauh lagi, musafir puluh-puluh kilometer, nak patah balik pada kaumnya, maka diberikan bekal. Maka Nabi SAW pun mengabulkan permintaan dia. Jadi Al-Imam Ibn Qayyim sengaja bawa cerita ni, nanti kita akan tengok ada faedah dia dalam bab yang akan datang. Bani Sa'ad, jadi Bani Sa'ad tadi, perempuan ni daripada Bani Sa'ad, adik-beradik susu, menyangka bahawa beliau SAW telah memberinya seorang anak kecil bernama Makhul. Bukan anak kecil sebenarnya. Jadi terjemahan yang silap. Seorang hamba bernama Makhul. Dan seorang lagi hamba wanita. Bukan anak kecil, terjemahan ni kurang tepat. Iaitu hamba lelaki yang bernama Makhul. Makhulun. Dan seorang budak wanita. Lalu keduanya dinikahkan dan keturunannya masih ada di antara mereka. Wallahu a'lam. Abu Umar mengatakan Asy-Syaima, lalu memeluk Islam. Nampak tak tuan-tuan? Kesan akhlak Nabi SAW yang baik, bagi makan, bagi minum, bagi apa semua. Di masuk Islam, Nabi SAW memberinya 3 hamba laki-laki, bagi hadiah lagi dengan seorang hamba wanita, serta banyak unta dan kambing. Kita kata, tuan, Nabi miskin tak? Agak-agak tuan. Nabi tak miskin. Nabi banyak hamba yang Nabi bagi ke orang, Nabi hadiah ke orang. Unta Nabi bagi hadiah, macam tu dia Nabi bagi. Nanti kita akan tengok kisah Uyainah bin Hisin. Nabi bagi ke Uyainah bin Hisin banyak kambing. Sampai akhirnya Uyainah bin Hisin dia patah balik ke kaum dia, kata apa? Wahai kaumku, masuklah Islam. Sesungguhnya Muhammad SAW bila dia sedekah dengan keadaan dia tak takut langsung dia akan miskin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Okay. Waktu kita tengok para sahabat Rasulullah SAW semua ikut perangai Nabi ni. Ibn Aisyah radhiyallahu anha jadi 30,000 dirham, 80,000 dirham dibagi oleh Muawiyah, tak sampai petang dah habis dah disedekahkan. Sedangkan kata hambanya khadam Aisyah kata, sedangkan pada baju Aisyah itu ada koyak-koyak bertampal. Allahu Akbar. Ibnu Umar radhiyallahu anhu banyak dia sedekah, puluhan ribu dia sedekah. Sedangkan dia hanya makan kurma kering saja di rumahnya dan roti-roti kering. Allahu Akbar. Okay, jadi ini Nabi SAW. Nabi tak miskin, Allah.
Tapi Nabi memilih untuk hidup dalam keadaan yang sederhana, zuhud. Yang Nabi tahu kerana barang siapa yang meninggalkan pakaian kemuliaan di dunia ini tawadhu'an lillah. Dari hadis Nabi SAW, man taraka libasa syuhrah tawadhu'an lillah. Siapa meninggalkan pakaian kemasyhuran kerana tawadhu' kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan tawadhu' kepada manusia, bukan nak tunjuk-tunjuk zuhud kepada manusia. Tawadhu'an lillah. Merendah diri pada Allah Subhanahu wa taala. Pakaikan dia pakaian kemuliaan di akhirat kelak. Okay. Serta bagi banyak unta dan kambing, lalu beliau menamakannya Hadzafah. Sebab kata Syaimak ni nama tak elok. Syaimak maksudnya nama yang kurang bagus. Ya, Nabi tukar namanya Hadzafah. Nabi tukar namanya Hadzafah. Ada yang kata Syaimak ni hanyalah gelaran. Ada kata nama Syaimak ni hanyalah gelaran. Allahu Akbar. Fasal seterusnya. Kemudian utusan kaum Hawazin datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka 14 orang. Hawazin duduk lawan Nabi itulah. Mereka dipimpin oleh Zuhair bin Sard dan Abu Burqan. Ya, saya cek Abu Burqan ni. Naam. Ammu Rasulullah min ar-radha'ah. Bapa saudara Rasulullah SAW dari segi susuan, maksudnya adik-beradik dengan Halimatus Sa'diyah. Allahu Akbar. Okey, pak cik susuan lah. Pak cik susuan. Halimatus Sa'diyah ibu susuan. Jadi Abu Burqan ni adik-beradik Halimatus Sa'diyah. Jadi pak cik susuan lah. Betul tak? Okey. Mereka memohon agar Rasulullah SAW berkenan mengembalikan tawanan dan harta benda milik mereka. Minta Nabi lepaskanlah. Maka Nabi SAW bersabda, Nabi kata, inna ma'i man tarawna wa inna ahabbal hadithi ilayya asdaqah fa abna'ukum wa nisa'ukum ahabbu ilaykum am amwalukum. Sungguhnya yang bersama denganku seperti yang kalian saksikan. Dan ucapan yang paling aku suka adalah ucapan yang paling jujur. Maksudnya Nabi kata, cakap jujur, cakap betul-betul. Kalian lebih sayangkan anak-anak ke harta? Mereka menjawab, kami lebihkan apa pun, tidak kami lebihkan apa pun daripada keturunan kami. Allahu Akbar. Orang Arab. Orang Arab ni bab keturunan ni sangat-sangat diberi keutamaan. Malangnya ada orang zaman sekarang ni disebabkan harta dia abaikan keturunan dia. Tuan-tuan, cari duit sebab didikan anak dia abaikan. Anaknya tu diserahkan kepada orang gaji yang mendidiknya. Orang gaji ni pun jahil. Allahu Akbar. Tak didik anak salat, dia hanya nak lepas diri je. Salat biar hantar sekolah agama. Baca pandai, baca hantar kat sekolah. Baca hantar kat sekolah. Tak ada pendidikan. Sentuhan ibu dan ayah tu tak ada pada anaknya. Dan dipikirkan duit. Nak banyak duit mana? Wallahu a'lam. Alhamdulillah ada PKP ni. Maka ada sebagian orang sedar betapa ramai daripada mereka ni dahulu sebenarnya telah mengabaikan betapa anak mereka sangat-sangat perlukan kasih sayang mereka. Baru-baru ni ada satu hamba Allah Ta'ala ni, dia kerja hospital, saya nak sebutlah apa pekerjaan. Dia kata antara hikmahnya Ustaz, dia kata PKP ni, baru saya sedar betapa anak saya sebenarnya sangat-sangat perlukan saya. Allahu Akbar. Sebab sebelum sibuk sangat kerja siang malam kerja. Dia hanya balik beberapa minit saja dia dengan anak dia. Kalau pagi subuh-subuh dah keluar kerja, balik pukul 7 sekejap, lepas tu anak dah pun pukul 9.30 dah tidur, berapa jam jadi jumpa dengan anak dia.
Semoga Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita semua kerana mengabaikan anak-anak kita. Okay. Demi Allah mereka semua akan tuntut benda tersebut di akhirat kelak. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi. Beliau SAW bersabda, apabila aku menunaikan solat subuh, maka berdirilah kalian dan katakanlah, sungguhnya kami telah meminta pengampunan kepada Rasulullah. Dia kata, idza sallaitul ghada faqumu. Bila aku dah sembahyang subuh nanti, bangkitlah kamu. Kamu kata, inna nastashfi'u bi Rasulillah. Sekali lagi, terjemahan ni kurang tepat. Kami telah meminta pengampunan, iaitu kami telah meminta syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada kaum mukminin. Minta orang Islam lepaskanlah. So itu semua ialah harta-harta yang akan dibahagi-bahagikan nanti, betul tak? Bila harta rampasan perang, ini semua akan dibahagi-bahagikan kepada orang Islam. Mereka dah pergi perang ni, harta tu harta yang akan dibahagi-bahagikan. Sebab itulah Nabi kata, besok pagi kamu, lepas aku sembahyang subuh, masa orang tengah ramai lagi berjemaah, kamu suruh bangun berdiri. Dia kata, kami telah meminta syafaat, kami telah meminta melalui perantaraan Nabi SAW kepada kamu semua wahai orang mukmin, orang yang Islam, agar mengembalikan tawanan kami. Supaya Nabi kata, kamu sendiri minta kepada orang Islam perkara tersebut, supaya nanti orang tak salahkan aku. Jadi setelah selesai solat subuh, mereka berdiri dan mengatakan perihal tersebut. Maka Nabi SAW bersabda, adapun yang menjadi milikku dan milik Abdul Muttalib, maka kembali kepada kalian, dan aku akan mintakan kepada orang-orang untuk kalian. Maksudnya apa yang aku dapat dan juga kepada keluarga Abdul Muttalib. Maksudnya apa yang bahagian Nabi SAW, Nabi kata aku patah balik, aku bagi balik. Tapi untuk orang lain aku kena minta kat orang lah. Yalah, sebab dia harta tu untuk dibagi-bagi kepada orang lain. Sebab dah sebelum kan dah bagi-bagikan dah selesai dah bagi dah. Maka nak minta balik tu, maka Nabi SAW kata, apa yang aku punya? Nabi dapat 1/5 kan? Dapat 1/5. 1/5 tu Nabi kata, aku bagi balik, aku bagi kat kamu semua. Tak ada masalah. Itu dalil yang terbesar menunjukkan bahawa Nabi SAW berperang bukan nak dapat tawanan. Nabi SAW perang bukan sebab nak dapat harta. Allahu Akbar. Lepas tu ada orang tanya, ya Rasulullah, ada orang perang kerana dapat harta rampasan. Ada orang perang kerana hamiyatan, ada orang perang kerana syuja'atan, kerana kerana keberaniannya. Siapakah yang benar-benar orang berjihad fisabilillah? Maka Nabi kata, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang betul-betul pergi perang untuk menaikkan kalimah Allah Ta'ala semata-mata, maka itulah orang yang berjuang kerana Allah Ta'ala. Jadi nasihat kepada diri saya dan juga kepada semua orang yang bekerja untuk agama ini. Okay? Kerjalah untuk agama kerana Allah Ta'ala semata-mata. Bukan sebab nak naikkan bisnes, bukan sebab nak naikkan kemasyhuran diri, nak famous, supaya orang ramai follow dia, supaya bila ramai orang follow dia dapat lagi banyak jemputan ceramah. Bila banyak lagi jemputan ceramah, maka lagi terkenal. Kemudian dia kata untuk jihad fisabilillah. Tak. Man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Fahuwa fi sabilillah. Dan syaitan akan menghiaskan padanya, kononnya dengan dia buat dakwah macam ni, bila orang ramai suka kat dia tu, maksudnya itu ialah kemenangan untuk dakwah. Sedangkan bukan kemenangan untuk dakwah, kemenangan untuk dia sebenarnya. Sebab tu kita tengok, kalau nak tengok ciri orang yang betul-betul dakwah kerana Allah Ta'ala, bila ada orang lain yang ambil bahagian dunianya dalam dakwah dia tadi, dia tak akan rasa marah. Sebagai contohlah, tuan-tuan saya penjual, kata saya ni peniaga buku. Mana kata untuk dakwah, jadi saya berdakwah, saya jual buku ni untuk dakwah fisabilillah, dakwah fisabilillah. Sekali ada orang lain dia jual buku juga, potong saya punya bisnes.
Ketika itu saya marah dia. Kita dakwah Syekh, kita dakwah ni. Untuk dakwah sebenarnya untuk diri dia. Kalau untuk berniaga terus terang kata, saya berniaga, kan kamu dah potong saya punya perniagaan. Kan senang. Tapi jangan pakai nama atas nama dakwah. Bila orang tak panggil lagi, dia rasa marah. Bila orang belajar kat tempat dengan orang lain, dia rasa marah. Bila tak naikkan nama dia rasa marah. Makin ni ciri-ciri bukan orang yang ditakutkan kalimatullah ya Allah. Jadi Nabi kata, apa yang menjadi milik aku dan milik Abdul Muttalib, aku patah balik. Dan aku akan mintakan kepada orang ramai untuk kalian. Maksudnya yang lain, aku kena minta kat mereka lah. Wa as'alu lakum annas. Maka kaum Muhajirin dan Ansar, dan Nabi kata macam tu, dan apa yang menjadi milik kami maka diserahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Al-Aqra' bin Habis dia kata, adapun aku dan Bani Tamim tak, aku tak nak bagi. Allahu akbar. Uyainah bin Husain yang kita sebut tadi, aku dan Bani Fazarah tidak. Al-Abbas bin Mirdas kata, adapun aku dan Bani Sulaim tidak. Tapi Bani Sulaim kata tak, adapun yang menjadi milik kami berikan kepada Rasulullah SAW. Jadi Al-Abbas bin Mirdas kata, kamu dah meremehkan aku, kamu dah pandang rendah aku punya pendapat. Masya Allah. Marahlah Al-Abbas bin Mirdas ni sebab dia kepala dia. Kepala kaum dia. Nampak tak, kepala kaum dia kata, aku dan Bani Sulaim takkan bagi. Tiba-tiba ada orang Bani Sulaim kata, tak ya Rasulullah, apa yang milik kami akan kami berikan kepadamu ya Rasulullah. Jadi Al-Abbas marah bin Mirdas. Dia kata, kau dah pelekehkan aku. Dia kata, wahantumuni, kamu dah anggap remeh, anggap aku ni, pelekehkan aku. Maka Nabi pun bersabda, Rasulullah bersabda, Allahu Akbar. Menarik cerita ni. Dia kata apa? Inna ha'ula'il qaum qad ja'u muslimin. Sesungguhnya kaum tersebut telah datang dalam keadaan Islam. Wa qad kuntu ista'naitu sabiyahum, dan aku telah menolak tawanan mereka. Maksudnya aku telah mengembalikan kepada mereka, memberi pilihan kepada mereka. Wa qad khayyartuhum, dan aku bagi pilihan sama ada nak harta ke ataupun nak anak. Okey, sama ada harta ataupun nak anak. Falam ya'dilu bil abna' wan nisa' syai'a. Sungguhnya tidak ada yang adapun pilihan mereka tidak mendahulukan apa pun selain anak-anak dan kaum wanita mereka. Boleh jugalah terjemah macam tu. Maksudnya bagi mereka tidak ada yang selain daripada itu. Mereka tak akan mereka tak akan pilih lain melainkan anak-anak dan kaum wanita mereka. Faman kana indahu minhunna syai'un, maka barang siapa yang memiliki tawanan wanita mereka, fatabat nafsuhu bi ayyaruddahu, dan hati mereka nak kembalikannya, fasabilu dhalik, maka itulah. Waman ahabba an yastamsika bihaqqihi, barang siapa yang nak mempertahankan haknya, betul harta rampasan dia kan, falyarudda alaihim, maka kembalikanlah kepada mereka. Walahu bikulli faridatin sittu faraid min awwali ma baqiya fi Allahu alaina. Tapi Nabi kata, maka siapa yang mengalihkannya, setiap bahagian miliknya akan diganjar 6 bahagian, 6 kali ganda pula daripada harta rampasan mereka. Nabi bukan double, bukan triple, 6 kali ganda daripada nilai perempuan tu tadi. Allahu Akbar. Ini apa dia, tuan-tuan? Ini betapa nilai jiwa seorang Muslim. Lebih berharga daripada segala-galanya. Dan juga keturunan anak. Nabi jaga hak mereka. Allahu Akbar. Okay. Tekan tadi.
Maka kata para sahabat radhiyallahu taala anhum, dia kata faqad tibna fatayyabna li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka kami telah berbaik hati kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maksudnya kami akan berikannya secara sukarela ya Rasulullah. Tak perlulah bagi 6 kali ganda lagi dah. Betapa sahabat pun bukanlah gila harta sangat. Okey. Nampak tak? Wallahu ada orang sekarang ni dia buat kerja dakwah, dia nak makan dengan kerja dakwah lagi pula. Allahu Akbar. Bukan dia nak bagi untuk dakwah, dia nak makan kerja dakwah. Okey. Dia dah buat kerja dakwah, dia kata tak ada apa-apa ke, tak ada hasil ke, tak ada apa-apa keuntungan ke. Kau buat kerja dakwah, kita bukan buat kerja bisnes. Ada sebahagian tu pula bila kita kata nak buat macam ni, oh tak boleh lah. Ada masalah ni, ada masalah keluarga lah. Kita kata, okey tapi kita akan bagi seorang 300 kali buat. Oh terus bersemangat. Okey, saya boleh. Okey. Nah ni memang sebagai manusia macam tu. Macam juga kan JK masjid kat sini. Bukan nak keluarkan duit untuk masjid lagi. Yang tahu nak kebah duit masjid tu. Nak buat baju Melayu lah, nak buat baju AJK lah, buat baju apalah. Baju AJK tak payahlah baju AJK ni. Kalau AJK tu 20 orang, satu baju 100, dah berapa tu? Dah 2,000. 2,000 boleh buat program hafiz Quran, tahfiz Quran selama sebulan percuma kepada anak-anak. Nah, Beliau SAW bersabda, sesungguhnya kami tidak mengetahui siapakah di antara kalian yang redha dan yang tidak redha. Nabi kata, inna la na'rif man radiya minkum wa man lam yardi. Ya, sebab kamu ucap sama. Okey. Farji'u hatta yarfa'a ilaina urafa'ukum amrakum. Kembalilah kepada jurubicara kalian untuk menerangkan perkataan kalian. Maka mereka pun mengembalikanlah para wanita dan anak-anak mereka kepada kaum Hawazin. Maksudnya Nabi pun pulangkanlah kepada mereka. Masya Allah. Kemudian Al-Imam Ibn Qayyim pun ceritalah apakah faedah. Tidak seorang tersisa daripada mereka selain Uyainah bin Hisin yang enggan mengembalikan seorang wanita tua yang menjadi miliknya. Okey, tuan-tuan Allah, kalau siapa baca kisah Uyainah bin Hisin ni, memang dia ni gedebe, tuan-tuan Allah. Gedebe. Orang Terengganu kata gedebe. Gedebe ni Kelantan ke Terengganu? Wallahualam. Gedebe ni maksudnya kerah kepala. Jadi ni memang gangster. Uyainah bin Hisin ni memang asalnya gangster, tuan-tuan. Perompak apa semua. Dan masa tu dia belum lagi lembut hati. Abu Dhar pun dulu asalnya perompak, tuan-tuan. Tapi Abu Dhar lepas tu hati jadi lembut. Abu Dhar Al-Ghifari. Puak Bani Ghifar terkenal sebagai puak perompak. Tapi Uyainah bin Hisin masa dia baru lagi. Masih lagi Islam dia masih lagi tak kuat lagi. Uyainah bin Hisin, saya pernah cerita dulu, dulu lama dia pernah masuk rumah Rasulullah, dia tengok, dia ternampak wajah Aisyah. Dia kata Aisyah ni tak cantik mana. Dia kata, ya Rasulullah, kalau kamu nak kahwin wanita yang lagi cantik, aku boleh bagi tahu engkau ya Rasulullah, aku boleh tahu carikan untuk engkau. Aisyah ni tak cantik mana. Allahu Akbar. Uyainah ni gelebe. Okay? Aisyah kata, siapa tu? Uyainah bin Hisin. Kita biarkan dia. Yang enggan mengembalikan seorang wanita tua. Wanita tua pun tak nak bagi. Allahu Akbar. Apa yang dia boleh buat wanita tua tu, Wallahu'alam. Kemudian dia menyerahkannya setelah itu. Barulah lepas tu dia bagi. Rasulullah mengenakan masing-masing tawanan perang dengan pakaian qubtiyah. Bahkan Nabi bagi pula pakaian qubtiyah, pakaian yang elok daripada pakaian Yaman yang elok kepada mereka supaya mereka kembali kepada keluarga mereka dalam keadaan yang elok. Dan ini kita tahu dalam Allah. Nampak tak kesannya tawanan perang dalam Islam ni dilayan dengan baik. Sebab tu kita baca kisah Yvonne Ridley tu. Apa nama saya nak sebut nama YVONNE, Yvonne Ridley nama dia tu. Dah terkenal lah, jadi terkenal lah, famous dah sekarang. Ditawan di Afghanistan, balik masuk Islam dan mempertahankan Islam. Lihat betapa orang Islam layan tawanan perang dengan baik. Baru-baru ni tawanan perang di Afrika daripada Perancis. Macroni, si Perdana Menteri Perancis, Presiden Perancis dah nak sambut dia dah dekat airport. Dia tengok turun daripada airport pakai hijab perempuan tu. Allahu Akbar. Nama dia dah tukar jadi Maria. Tak silap saya. Maryam, dia tukar jadi Maryam kata Maria.
dan dia masuk Islam, terus tak jadi buat press conference. Sebab apa? Sebab dia dah masuk Islam. Dia masuk Islam masa bila? Masa dia ditawan. Ada orang kata ini adalah, dipanggil, ada satu istilah, dia kata, saya lupa perkataan ni, iaitu bila orang tu ditawan, dia akan rasa sayang kepada orang yang menawannya. Itu bukan. Betapa ramai orang ditawan oleh musuh, jadi benci pada musuhnya ni. Dia tawan, dia terpaut kepada Islam. Sebab apa? Dia tengok dia layanan dengan baik, dia ajarkannya padanya Islam, dia bacakan padanya Al-Quran. Macam kisah Jubair bin Mut'im. Jubair bin Mut'im diikat dekat masjid tahun perang. Lalu Nabi SAW baca surah At-Tur. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Am khalaqus samawati wal ardi bal la yuqinun. Am khalaqus samawati wal ardi bal la yuqinun. Dia baca, dia dengar ayat tu. Am khuliqu, apakah mereka itu dicipta? Min ghairi syai'in, daripada sesuatu. Am humul khaliqun, atau mereka mencipta diri mereka? Bal khalaqas samawati wal ard, bahkan Allah Ta'ala telah menciptakan langit dan bumi. Bal la yuqinun, tapi mereka semua tak beriman. Kata Jubair bin Mut'im, bila dengar ayat tersebut, dia kata, kada qalbi an yatir, hampir-hampir hatiku itu nak terbang bila dengar ayat tersebut. Besok tu dia masuk Islam. Sebab tu kata Allah Ta'ala dalam Quran dan surah At-Taubah tu, wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajruhu hatta yasma'a kalam Allah. Kalau ada orang kafir datang nak minta lindung kepada kamu, lindunglah dia hatta yasma'a kalam Allah, sehingga mereka boleh mendengar kalimah Allah, kalam Allah. Dan terbukti, nampak kat sini, dan bila mereka tu dah dibebaskan, dia patah balik kepada kaumnya, semua masuk Islam lepas tu. Ramai-ramai masuk Islam. Dekat sini apa dia pengajaran, tuan-tuan? Iaitu dalam ketegasan itu membawa kepada kemenangan. Bukan semestinya lembut je dapat kemenangan. Ketegasan juga. Maksudnya ketegasan menegakkan jihad. Jadi bukan semestinya dakwah itu hanya dengan kita cakap lembut. Tak. Ada padanya dengan keras itu Allah Ta'ala jadikan orang itu masuk Islam. Dengan tegas itu Allah Ta'ala jadikan dia masuk Islam. Kerana dengan ketegasan itu nampak ketegasan Islam dan seumpama dengannya. Contohnya macam orang perempuan nak salam, orang perempuan bukan Islam nak salam kita. Kita kata minta maaf saya tak boleh salam. Maka orang kata kau ni tak elok lagi. Kita ni untuk tujuan dakwah. Kita salam je lah tangan dia. Tak. Bila kita enggan untuk salam, kita kata kerana Allah Subhanahu Wa Taala, kemungkinan dengan sebab itu dia masuk Islam. Jadi ini yang sangat menyedihkan saya bila saya pernah menghadiri satu kursus pendakwah di sebuah jabatan agama Islam di Malaysia ni, saya tak nak sebut. Ada penceramah tu kata, saya ni bertaraf doktor ni. Saya nak kutuk. Ni kali ni ceramah kutuk lah, bukan ceramah macam kitab. Okay? Dia kata, saya kalau orang perempuan, kalau artis perempuan hulur tangan kat saya salam. Sebab saya tak nak nampak supaya Islam nampak cekeras. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Itu salah. Itu kaedah yang tak sahih dalam berdakwah. Akhirnya dia bukan dakwah, dia telah merosakkan dakwah Islam ini. Berapa masalah fiqh dan kandungan hikmah yang tergandung daripada kisah dalam peperangan Hunain ini. Pertama sekali, Allah Subhanahu Wa Taala telah menjanjikan kepada Rasulnya, sedangkan dia adalah zat yang benar dalam janjinya. Itu Allah Ta'ala. Bahawa apabila beliau SAW telah memenangkan Fathu Mekah, manusia akan berbondong-bondong masuk ke dalam agamanya dan bangsa Arab seluruhnya akan mendekat kepadanya. Ketika kemenangan yang jelas iaitu Fathu Mekah telah sempurna, hikmah Allah Subhanahu Wa Taala menghendaki di mana Allah menahan hati kaum Hawazin dan yang mengikutinya untuk meluk Islam. Mereka berkumpul serta bersekutu untuk memerangi Rasulullah SAW dan kaum muslimin. Agar ketentuan Allah menjadi tampak jelas serta kesempurnaan, pemuliaan dan pertolongan kepadanya, kepada Rasulnya sangat jelas. Juga harta rampasan mereka menjadi ungkapan syukur bagi mereka yang turut dalam Fathu Makkah. Allah berkeinginan memenangkan Rasul dan para hambanya serta mengatasi rintangan yang maha besar ini.
Tak boleh sebutlah maha besar, rintangan yang besar ini, di mana kaum muslimin belumlah menemukan yang semisal sebelumnya, maksudnya dengan musuh yang begitu banyak. Okey, sebab dikatakan dalam peperangan ni kaum musyrikin lebih kurang 20 atau ke 30,000 orang, bahkan ada kata 100,000 orang kata. Tidak seorang pun dari kaum barat yang dapat disetarakan dengan mereka setelah itu. Beberapa hikmah lainnya yang akan dicerna oleh mereka yang memperhatikannya dan akan nampak bagi mereka yang menitinya. Ini terjemahan ni kadang-kadang jadi tak sedap ayat Ibnu Qayyim ni. Antara hikmah Allah Subhanahu Wa Taala menetapkan agar kaum muslimin merasakan di awal peperangan pahit getirnya kekalahan serta terpukul mundur. Padahal jumlah mereka sangat banyak dan kuatnya kekuasaan bala tentera mereka. Agar supaya kepala-kepala yang terangkat, yang berlagaklah, yang bangga tadi, yang tak, yang seujub. Jadi kalau kita tahu apa dalil tak boleh ujub, baca kisah perang Hunain ni. Kita tahu tak yang perosak keikhlasan ni ada banyak. Antara perkara perosak keikhlasan adalah riak. Ini kita mengajar dalam kitab Hadis Arba'in Nawawiyah kan. Antara perkara yang merosakkan keikhlasan adalah sum'ah. Duk cerita kat orang lain. Ada riak, masa beramal tu nak memperelokkan amal. Ada perkara yang merosakkan keikhlasan dinamakan dengan ujub. Ujub ni mungkin dia tak cerita kat orang lain, tapi dalam hati dia rasa dia hebat daripada orang lain. Beza dengan takabur. Takabur dia cerita kat orang lain, aku lagi hebat. Ini kesombongan. Adapun ujub ni dia mungkin tak cerita kat orang, tapi dalam hati mereka dia kata, kami ni hebat, bilangan kami ramai, aku ni hebat, aku dah hafal Quran, aku ni hebat, aku dah mengaji Islam Ta'lim 15 tahun, aku lagi baik daripada budak ni baru nak mengaji, aku dah mengaji lama, aku dah khatam harfiah, aku dah khatam tafsir dengan Ustaz Kariman. Jadi datang padanya ujub. Kalau kita tahu ujub ni tercela, kalau orang tanya apa dalil ujub tercela, antaranya hadis ni. Walaupun banyak lagi ayat lain, Allah Ta'ala kata fala tuzakku anfusakum wa a'lamu biman ittaqa. Alam tara ila alladhina yuzakkuna anfusahum. Tak kamu lihat orang yang merasa hebat dirinya mereka. Balillahu yuzakki man yasha. Bahkan Allah Ta'ala lah yang mengatakan bahawa yang memberi tazkiyah, yang memuliakan siapa yang dia kehendaki. Nah, bukan kita yang memuliakan diri kita sendiri. Jadi kisah perang Hunain ini dalil bahawa jangan ujub. Jangan sendiri ni hebat. Kerana mereka masuk ke dalam negeri dan tanah haramnya tidak sebagaimana Rasulullah SAW memasukinya. Dengan kepala tunduk membungkuk di atas kuda beliau. Maksudnya Nabi dah kena sujud. Tunduk. Bukanlah sujud maksudnya sujud macam di atas tanah, tapi masa masuk Nabi tunduk dengan kepalanya. Bahkan dagu beliau hampir-hampir terkena pelana kuda tersebut sebagai tanda tawaduk beliau SAW. Sebab tak, masa Nabi nak masuk kota Mekah tu, Nabi begitu tunduk. Sebab ketundukan inilah menyebabkan Allah, umat Islam semua pun ikut masa tu, menyebabkan dapat menawan tanah haram kerana tawaduk. Betul Nabi kata apa? Dalam hadis yang sahih, tidaklah orang itu tawaduk melainkan Allah Ta'ala menaikkannya izzan. Allah Ta'ala akan naikkan kemuliaan baginya. Ketundukan beliau akan keagungannya pada keagungan Allah Ta'ala dan merendahkan diri pada kemuliaan Allah Ta'ala, kerana Allah telah menghalalkan bagi beliau tanah haram dan negeri-negeri. Maksudnya menghalalkan untuk menyerang masa pembukaan kota Mekah tu. Dan tidak menghalalkannya bagi seorang pun sebelum dan setelah beliau. Allah Subhanahu Wa Taala juga ingin memberitahukan kepada yang mengatakan, hari ini kami tidak akan terkalahkan oleh jumlah yang sedikit. Bahawa pertolongan hanya berasal dari sisinya, dari Allah Ta'ala. Ini kita kata pertolongan hanya daripada Allah. Wallahul musta'an wa alaihi tuklan. Barang siapa yang mendapat pertolongan Allah, maka tidak akan ada lagi yang mengalahkannya.
Fa in yansurkumullah fala ghaliba lakum, kata Allah Ta'ala dalam Quran. Wa in yakhdhulkum faman dhal ladzi yansurukum min ba'di. Satu ayat Quran. Ayat Quran ni sangat bagus. Bacalah, hafal Quran tuan-tuan. In yansurkumullahu faghaliba lakum. Ada tu ayat Quran ni saya tunjuk tuan-tuan. Fala ghaliba lakum. Fala ghaliba lakum. Fala ghaliba lakum. In yansurkumullaha fala ghaliba lakum. Ini ayat di surah Al-Imran. Mantap ayat ini. Maksudnya pertolongan tu hanya daripada Allah. Jangan kita anggap pertolongan daripada manusia. Manusia dia boleh bagi. Dia boleh bagi duit. Kerajaan boleh bagi brim. Kerajaan boleh bagi duit. Tapi pertolongan daripada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kata dalam Quran, in yansurkumullahu fala ghaliba lakum. Wa in yakhdhulkum faman dhal ladzi yansurukum min ba'dih. Wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Allahu Akbar. Kata Allah, jika Allah menolong kamu mencapai kemenangan, maka tiada siapa pun yang akan dapat mengalahkan kamu. Tapi jika ia mengalahkan kamu, saya bukan mengalahkan, jika dia menghinakan kamu, dia meninggalkan kamu, dia mengabaikan kamu, itu maksud yakhdhulkum. Faman dhal ladzi yansurukum min ba'dih, maka siapa yang lagi boleh bantu kamu? Tak boleh. Tak China, tidak Amerika, tidak Perancis, tidak lain. Tak ada. Lepas tu kita ni, masalah kita kat Malaysia ni, bila kena COVID ni, kita bukan nak minta tolong Allah Ta'ala. Bahkan bermaksiat lebih teruk lagi. In yansurkumullah fala ghaliba lakum. Wa in yakhdhulkum faman dhal ladzi yansurukum min ba'dih. Wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Betul Allah Ta'ala sebut tadi dalam buku yang kita baca. Masya Allah. Allah Ta'ala apa dia? Atas pertolongan kepada Rasulullah. Bukan yang banyak jumlahnya yang kalian telah menjadikan kalian berbangga. Kasih ayat surah Afwan. Barang siapa yang mendapat pertolongan Allah, maka tidak akan ada yang dapat mengalahkannya. Dan barang siapa yang Allah Ta'ala hinakan, maka tidak akan ada lagi penolong selain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa yansurukum min ba'di. Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah yang bertanggungjawab atas pertolongan kepada Rasul dan agamanya. Bukan dengan banyaknya jumlah kalian yang telah menjadikan kalian berbangga, sombong. Kerana jumlah yang banyak tidak bernilai sedikit pun bagi kalian. Kalian lari tercerai-berai ketika hati-hati mereka telah patah semangat, diteruskan kepada jumlah yang banyak tersebut mencabut keangkuhan disertai utusan pertolongan. Jadi sebab itulah Allah Ta'ala bagi dia pekalah sebab nak cabut keangkuhan mereka. Nah, sebab tu kadang-kadang kekalahan itu bagus. Dia mencabut perasaan angkuh. Dulu ada parti yang lama, pemerintah, berpuluh-puluh tahun pemerintah. Okay? Di sebuah negeri antah berantah. Okay? Lalu jatuh dia parti dia. Semoga dengan kejatuhan tadi menyebabkan mencabut keangkuhan. Dan kalau dia kembali angkuh, Allah Ta'ala akan mengalahkan mereka balik. Dan tak mustahil mereka akan kalah dan hancur seterusnya. Dan janji ni Allah Ta'ala pernah bagi pada Bani Israel. وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا. Ada ayat bagus. Kita baca surah Al-Isra awal-awal. فَلَمَّا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْهِمْ عِبَادًا لَنَا. Bila datang janji Allah Ta'ala yang pertama tu menghancurkan mereka. Bila Bani Israel itu sombong. Uli ba'sin syadidin fajasu khilal ad-diyar wa kana wa'dan maf'ula. Kita buka surah Al-Isra buat kajian balik rumah. Kemudian Allah Ta'ala menurunkan ketenangan kepada Rasulnya dan kaum mukminin dan menurunkan pasukan yang mereka sama sekali tidak melihatnya. Hikmah Allah telah menetapkan bahawa pencabutan pertolongan
Dan ganjaran pahala hanya akan meliputi orang yang berputus asa. Nampak? Jadi jangan putus asa dengan rahmat Allah Ta'ala. Ila akhirnya. Lepas tu apa-apa pun jangan putus asa dengan Allah Ta'ala. Macam mana kita percaya katakanlah dunia ini telah dikuasai oleh konspirasi. Jangan putus asa dengan Allah Ta'ala. Kita buat apa yang tak perlu. Allah Ta'ala suruh. Zaman sekarang ni ada setengah orang yang terlampau percaya kepada teori konspirasi sampai seolah-olah dia putus asa. Air dah dikuasai oleh orang musyrikin. Kita ni nanti masuk vaksin, masuk chip dalam badan kita. Bila masuk chip dalam badan kita, nanti mereka akan kuasai kita. Akhirnya kita semua akan mati dikuasai oleh Dajjal apa semua. La haula wala quwwata illa billah. Kamu tak percaya ke Allah Ta'ala ke? Kamu tak percaya? La tazalu ta'ifatun min ummati zahirin 'alal haqq. Kamu tak percaya ke ada sentiasa akan ada orang memenangkan agama ini? Dan kamu tak percaya ke janji Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Taala tak akan menghancurkan umat ini bihalakin bi'ammah, bisanatin ammah, wala yastabihu bainahum min adu siwahum. Dan tidak Allah, Nabi SAW tidak akan, lebih kata Allah Taala tak akan memusnahkan kita ni daripada musuh luar, daripada orang Islam, sehingga kita ni habis segala semua Islam, takkan berlaku punya. Ini bila dia masukkan kisah-kisah macam ni yang konon-kononnya telah dikuasai apa semua, dia menyebabkan orang Islam jadi putus asa dengan rahmat Allah Ta'ala. Jangan, kita buat apa yang Allah Ta'ala perintah. Naikkan semangat orang Islam balik bahawa Allah Ta'ala dia tak akan membiarkan hamba-Nya. Allah Ta'ala tak akan mengabaikan hamba-Nya. Adakah Allah Ta'ala akan abaikan kita? Dan COVID akan binasa semuanya sekali? Tidak. Pasti Allah Ta'ala tak akan binasakan. Wama kana Allah bahum wa anta fihim. Baca ayat ni kata Allah. Wa anta fihim. Mu'adzibahum wa anta fihim. Baca ayat ni. Okey, jadi last lah untuk hari ni. Mu'adzibahum. Makan Allah. Okey, makan. Nampak ni baca ayat ni, surah Al-Anfal ni. Baca surah Al-Anfal ni. Allah. Allahu Akbar. Al-Quran. Azim. Azim jiddan. Apa kata Allah Ta'ala? وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Nah, Allah sekali-kali tidak akan menyiksa mereka sedangkan engkau, wahai Muhammad, ada antara mereka. Maksudnya Allah Ta'ala tak akan turunkan azab ketika Nabi Muhammad SAW masih ada dengan manusia. Allah Ta'ala tak akan turunkan azab. Allahu Akbar. Dan Allah juga tak akan seksa mereka selagi mana mereka beristighfar kepada Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala, وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Allah Ta'ala tak akan hancurkan azab mereka selagi mereka itu beristighfar untuk mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Jadi ini kita buat. Jangan putus asa. Kita ajak orang istighfar, kembali kepada Allah Ta'ala. Pasti Allah akan angkat balak daripada kita. Ini duk cerita pasal konspirasi musuh ni. Patutnya kita sekarang ni pendakwah duk sibuk ajak orang kepada istighfar, kembali kepada Allah Ta'ala, kuatkan lagi pegang sunnah Nabi SAW. Yang ni duk tanam kali perasaan takut, perasaan cemas kepada orang ramai, sampai semua benda, nak pakai mask pun takut mask ni, ni musuh China yang buat, China ni Dajjal, apa Ya'juj dan Ma'juj, China ni Ya'juj dan Ma'juj, lepas tu nanti pakai topeng ni nanti dikuasai. La haula wala quwwata illa billah. Kekal bersama para ulama kita, terus pegang Quran dan sunnah Nabi SAW, pegang dengan dalil, pegang dengan hadis, pegang dengan salaf tentang keselamatan pada waktu ujian yang besar. Jadi tuan-tuan duduk sibuk ke kiri dan ke kanan. Betul kata Mu'az bin Jabal, ya ma'syarul qurra, wahai orang yang pembaca-baca Quran, tetaplah kamu di atas jalan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Wala tamshu yaminan wala shimalan. Jangan kamu pergi ke kanan dan ke kiri. Kalau kamu ikut ini la sabaqtum sabqan ba'ida. Kalau kamu ikut benda ni, kamu akan mendahului orang lain ke depan. Tetapi kalau kamu lau taraktum sunnat nabiyikum, jadi kalau kamu tinggalkan sunnah Nabi kamu tinggalkan jalan salafus salih,
la dalaltum, dan kamu pergi ke yamin dan kamu pergi ke kanan dan ke kiri, tak nak lurus, tak nak straight, tak nak ikut, la dalaltum dalalan ba'ida, kan sesat dengan sesat yang jauh. Kata Muaz bin Jabal dalam Lalikai yang disebut, dalam Al-Ajurri, Sunnah Al-Ajurri disebut ila akhir. Wallahu ta'ala alam bisawab. Cukuplah sekadar ini, kita akan sambung lagi faedah-faedah daripada Zadul Ma'ad ini. Kita yang sangat azim. Cuma disebabkan masalah PKP ni, kita dah buat kelas kita 2 kali sebulan. Sebelum ni setiap minggu, laju sikit kita baca. 2 kali sebulannya agak slow sikit, tapi tak apa. Ala kulli hal, qadarallahu ma syafa'al. Kita kena susun, tak boleh banyak sangat kelas. Sebab online ni kalau banyak sangat, nanti orang jadi pening kepala dengar online banyak-banyak sangat. Jadi semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat balak dengan kita mengaji Al-Quran. Ingat ni hadis Nabi SAW, ucapan Abdullah bin Mubarak, Sufyan Al-Thawri, innallaha yarfa'ul bala. Allah Ta'ala akan mengangkat balak daripada umat ini dengan orang pergi belajar hadis Nabi SAW. Dengan orang berrihlah untuk mencari hadis Nabi SAW. Jadi ingat, kita mengaji ni walaupun nampak macam biasa mengaji, baca Quran, baca hadis, tapi sebenarnya dengan inilah Allah Ta'ala akan angkat balak. Dan kita yakin dengan ni, seyakin-yakinnya lebih daripada kita yakin daripada matahari itu panas pada waktu siang itu, kita lebih yakin daripada terangnya. Yakinnya kita pada terangnya matahari. Semoga Allah Ta'ala akan angkat. Cuma waktunya bila, itu berdasarkan keikhlasan kita dan kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Innahu sami'un qaribun mujibud da'awat ya rabbal alamin. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.